Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya surah Sajdah ataupun dikenali surah sujud Sajdah. Surah ini namanya surah Sajdah karena ada pembacaannya di pertengahan itu ada sujud. Ada sujud. Kok sujud dengan baca tu sujud. Sajdah, tahulah dah. Biasa buat, tahulah Sajdah tu. Biasanya pada hari Jumaat. Setiap hari Jumaat ini dibaca surah Sajdah. Soalannya kenapa baca surah Sajdah ni hanya surah ini saja? Sedangkan dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat yang lain. Tapi tak dibaca. Tak baca surah tu. Padahal semua kena sujud. Sampai ada sebut Sajdah ni saya mestilah disujud. Yang dibacanya surah ini yang kebiasaannya sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW lagi tinggal sekarang ini, kerana Nabi selalu membawa dalam pembacaannya dalam hari Jumaat ini baca surah ini. Tapi bukanlah tak berhenti, tak pernah berhenti. Maknanya selalu membaca. Kalau dah sampai tak baca surah lain jadi macam wajib pula. Itulah amalan Nabi. Kalau benda yang bukan wajib, maknanya dia ulang-ulang, kemudian dia baca surah lain juga ketika lain masalah lain. Tapi banyak kalinya sentiasa ulang, dia bukan tukang wajib. Tapi kita ni macam tak kata wajib lah, tapi tak baca surah lain lah. Padahal boleh baca surah lain, Sajdah. Ada surah panjang, surah pendek lagi, buat dah. Rahsia tentang sujud Sajdah ini tentang cerita ayat mengenai sujud itu menceritakan hal orang yang beriman. Bagaimana sikapnya orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, lalulah mereka sujud dan tidak takbur, tidak sombong hal dirinya. Ini menanya begitu. Sebagai menandakan kebesarannya Allah SWT, dan dia adalah sebagai tandanya seorang yang beriman. Kenapa disuruh sujud? Kerana untuk memberi ketaatan dan kepatuhan itu hanyalah kepada Allah SWT, perbuatannya sujud. Macam sujud semayang tu. Dan semayang tu ada sujud. Dan sujud ni sujud. Tiada bukan kira dalam rokok, yang rokok wajib. Tapi sujud tu naik balik, lepas tu hari sujud lagi. Ini menunjukkan bahawasanya amalan itu manusia itu mestilah apabila dia mendengar mana-mana ayat Allah, bukan ayat dalam surah ni saja. Sajdah ni biasa ayat ini. Padahal dalam surah lain bersama ayat mana ayat dalam satu Quran itu. Kalau kita ada orang membaca, mana kita kena mendengar dan patuh ikut. Itu pun mana sujud juga. Kalau sampai nak sujud, sujudlah. Sebagai sujud syukur. Sebagai tanda ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ayat Sajdah ini ada sebut tentang hal sujud itu. Kalau ayat lain pun boleh sujud sebagai tanda syukur, tanda kebesarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan, menandakan seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Mana seorang yang sujud ataupun seorang yang patuh taat kepada perintah Allah itu, bagaimana apa yang dibaca dalam Quran, itu maknanya sebagai tanda orang beriman. Dan dia juga sebagai dikenali sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, dia akan bertindak dan melakukan bagaimana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama perintah itu merupakan perintah yang wajib, perintah yang sunat ataupun harus. Itu yang dikatakan lakukan, dan jauhkan perkara yang haram dan benda yang makruh patutlah jauhkan. Tapi tak sampai pegang makruh haram. Makruh ini boleh lagi. Benda yang haram memang tak boleh. Jadi orang yang ahli tasawuf ni benda makruh pun dia tak lakukan. Kita makruh buat lagi, akan petai. Jadi satu benda yang sedap. Padahal kalau orang yang betul-betul tu dia petai makan dah. Bawang, ada benda tu busuk boleh menyakiti orang lain, ada berbau gitu. Itu yang ditegah oleh
dalam Al-Quran, tapi dalam pada itu ada juga khasiat dia. Ini ada khasiat dia untuk mengobati buah penyakit. Gimana sebagainya tu. Maknanya itu maknanya benda-benda yang makruh ini mana kalau kita lakukan kita akan lakukan kosok gigi dan tubuh komo, kembali balik dia punya kesejahteraan ataupun jaga pertolongan. Apa sebenarnya jalan cerita dalam surah Sajadah ni? Dalam surah Sajadah ini Allah mengingatkan ataupun ayat Al-Quran menceritakan surah Sajadah ini tentang falsafah sains Al-Quran. Dulu sudah cerita tentang falsafah sains Al-Quran. Ini mengulangkan lagi tentang falsafah sains Al-Quran. Yang maksudkan falsafah sains Al-Quran itu maknanya ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai ilmu dan ada falsafah, mana kebijaksanaan. Seperti Luqmanul Hakim itu mana yang bijak, falsafah yang bijak. Ataupun seorang yang berilmu, ataupun seorang yang mencari kebenaran, tahu orang mencari keadilan, itu falsafah. Persoalan falsafah yang disebut dalam surah Sajadah ini mengenai apa? Itulah mengenai integrasi ilmu yang terdapat dalam Quran itu di antara bidangnya ilmu ketuhanan. Itulah berimannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud tadi, tanda iman. Dan ilmu yang hubung kait dengan sosial, dengan kemasyarakatan disebut di sini. Mengenai manusia didedah dalam surah Sajadah ini juga mengenai tentang hari kiamat. Hari kiamat itu merupakan hari pembalasan tentang amalan yang dilakukan oleh manusia. Kalau siapa yang baik dibalas baik, jahat balas jahat mengikut amalan dia. Disebut dalam surah Sajadah ini. Itu hubung kait dengan tentang ilmu sosial. Dan dalam surah Sajadah ini juga sebut tentang ilmu tabi'i. Ilmu tabi'i, kejadian alam disebut ini tentang kejadian langit, bumi, matahari, bulan dan bintang, semua itulah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikut ketentuan masa yang tertentu. Dan Allah juga menciptakan Nabi Adam daripada tanah dan manusia daripada air mani disebut. Itu ada hubungan sains, tentang sains biologi, tentang ilmu sains astronomi, perjalanan matahari, bulan, mengikut orbitnya. Itu sebulan surah Yasin. Sini dia kita tak buat orbit. Ini di antar bidang ilmu ini saling berkait. Tujuannya untuk menyatakan kebesaran. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan langit. Langit itu tidak ada tiang. Bayangkan, kita ada rumah mana ni tidak ada tiang. Buat langit tak ada tiang. Ini kebesaran Allah, benda yang luar biasa. Tapi manusia tak fikir, tengok. Tentunya inilah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan, matahari, cahaya matahari satu dunia boleh tengah menerang. Kita rumah ni ada berapa lampu banyak. Boleh satu lampu buat, tak boleh. Dia bulan, berita satu bulan satu dunia, boleh cahayanya. Itu ada kajian sains mengenai cahaya bulan dan bintang. Tapi itulah menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah itu sebagai Tuhan. Bagaimana kepahaman orang masyarakat di zaman kaum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh tu dia percaya matahari, cahaya bulan juga sebagai ada kuasa Tuhan. Sedang begitulah orang jahiliah dia percaya pokok kurma tu ada kuasa, sungai ada kuasa mendapat ikan. Lauk dia dapat ikan, bagi makanan, rezeki. Sekarang tak cakap dengan itulah. Sekarang ni pun ada juga perangai manusia yang mengatu. Inilah kerana sebut marah lah. Namanya rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah daripada manusia. Dalam kepahaman ahli sunnah wal jamaah ni, manusia ni harus berusaha untuk mendapat rezeki. Dah dapat rezeki, kita kata bukanlah rezeki itu kita punya, hak kita. Memang hak kita, nama kita, tapi sebagai pemegang amanah,
dalam Islam. Mana kita urus mengikut bagaimana ketentuan agama. Kalau dah dapat rezeki yang limpah ruah itu, kalau dah mengikut sampai had yang keluar zakat, nak keluar zakat. Nak sedekah, boleh sedekah. Itu ketentuan agama. Dan kita pun maknanya buatlah kebajikan, macam-macam kebajikan daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu. Ada hak tanggungjawab antara suami, isteri suami. Ada hak tanggungjawab. Itu dalam surah lain lah. Tak cerita lah sini. Maknanya itu hak Quran secara falsafah ini boleh kait. Mana-mana ayat yang ada hubung kait. Membicarakan itu boleh kait. Menunjukkan dalam surah sejarah ini Allah menceritakan di antara 3 bidang ilmu yang saling berkait. Di antara ilmu tentang kejadian alam, kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah, kejadian manusia sebagai menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah, dan tentang tanggung jawab manusia percaya dan yakin Allah itu Tuhan pencipta sekalian alam. Kiranya kalau manusia tak percaya dan tak yakin tentang berita-berita tentang alam gaib, cerita syurga, neraka dan hari kiamat, dalam surah Sajdah ni bahagian akhir dia kata, silalah tunggu. Mari kita sama-sama tunggu untuk ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.